patah sayap bertungkat paruh, namun gunung kudaki jua. Itulah pepatah Melayu. Kan? Hari ini saya nak cerita sikit tentang rumah keris atau warisan keris yang ada di Shah Alam ni. Okey guys, ini adalah koleksi keris-keris Melayu yang ada di rumah keris di Shah Alam. Jadi insya-Allah kita akan perincikan detail-detail tentang keris-keris ini, di mana tuan punyanya akan bercerita tentang apa itu keris, keris apa yang ada, keris pahlawan, keris raja, keris orang rakyat jelata. Nanti kita akan perincikan semuanya insya-Allah. Satu lagi, jangan lupa subscribe channel Jom Travel untuk kita bantu Jom Travel untuk memperluaskan lagi cerita-cerita yang akan ada di dalam channel ini. InsyaAllah. Siap? Ciao. Siapakah yang benar? Tuahkah benar? Atau jebatkah yang benar? Cak! Gitu. Saya Muhammad Ainuddin bin Muhammad Hatta, berumur 30 tahun pada tahun ini, dan saya mula mengumpul keris pada usia 27 tahun, di mana tercetusnya minat saya mengumpul keris ni apabila saya mendapat keris pusaka keluarga. Kemudian saya menghadiri sebuah majlis Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu majlis Maulid yang diberi nama Maulid Agung Alam Melayu, di mana di situ kita berkumpul untuk bermaulid, mengalunkan zikir, selawat dan sebagainya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berpakaian busana Melayu lengkap, termasuk kerisnya yang bertombaknya, yang membawa panahnya. Daripada situlah tercetusnya minat untuk saya mula mengumpul keris. Okey, pada dahulu, zaman dahulu, ini menurut cerita orang-orang lama lah, bahawa setiap keris ini ditempa hanya kepada pemiliknya sahaja. Itulah kenapa orang Melayu dahulu tidak akan menyerah keris. Contohnya saya ada keris, saya tidak serah kepada tuan untuk membuka dengan sesuka hati. Kerana pada keris tu dia ada lot. Pada keris tu dia ada darjat orang tu. Pada keris tu ada simbolik siapa orang tu. Pada keris tu juga dia ada permainan silat orang tu. Jadi semua aspek ni perlu dijaga menjadi kerahsiaan kepada diri seseorang itu. Apabila dia dikongsi dan dibuka secara suka hati, bermaksud terbocorlah rahsia diri seseorang itu. Contohnya seorang raja. Kita tengok, boleh katakan kalau nak mengetahui satu keris tu adalah darjatnya siapa empunya, pertama tengok pada pakaian keris. Ada keris yang menggunakan gading, ada keris yang menggunakan pakaian perak, ada keris yang menggunakan pakaian emas. Jadi ini semua adalah lambang status si pemakai lah. Jadi macam kita pada hari ini, Sultan memakai pakaian, contohnya keris alang diraja. Keris alang diraja memakai pakaian, keseluruhan keris alang pakaiannya adalah emas. Dan pakaian yang disisip oleh tuanku adalah dibuat menggunakan gading gajah. Jadi itu di antara status tuanku lah. Dengan disematkan jata negara lah. Itu lambang daripada hari ini. Tapi pada dahulu kala, bilah juga menjadi satu peranan yang penting untuk menentukan darjat seseorang. Contohnya, ada keris satu yang saya boleh katakan bahawa bilah ini dia punya maksud dan falsafah tidak termaktub kepada keseluruhan Nusantara. Contohnya, apa yang terpakai undang-undang di Malaysia tidak terpakai di Indonesia. Apa yang terpakai di Riau tidak terpakai di Palembang. Contoh begitu. Apa yang dipakai di Minangkabau tidak terpakai di negeri Kedah. Contohnya. Jadi perlu difahami. Apa yang saya cuba kongsikan berdasarkan apa yang diceritakan oleh orang-orang lama lah. Lot 1 ada pendapat mengatakan bahawa digunakan oleh para pahlawan kerana dia mudah untuk bertikam dan sebagainya. Ada juga yang mengatakan bahawa lot 5 digunakan oleh para ulama kerana 5 adalah simbolik kepada 5 rukun Islam. Lot 7, lot 9 dan ke atas digunakan oleh para bangsawan. Ada juga pendapat begitu. Jadi pelbagailah. Contoh macam keris alang. Keris alang adalah satu keris panjang. Jadi keris panjang ini digunakan memang khusus kepada seorang raja ataupun ketua tempatan, yang digunakan sebagai satu simbolik untuk menghukum, satu simbolik kekuatan dan kekuasaan. Ia berlok satu, tidak berlok lain. Dan berdasarkan apa yang kita tahulah dan apa yang kita perolehi, ada beberapa pengkaji membuat kajian bahawa keris pada asalnya bukanlah sebilah keris yang digunakan untuk bertikam pada asalnya, tetapi ia adalah satu pakaian rasmi. Kerana itulah kenapa pepatah Melayu lama ada mengatakan bahawa seseorang Melayu yang berbusana lengkap tidak berkeris ibarat jalan berbogel. Kenapa? Kerana ia adalah sebuah pakaian pelengkap kepada busana seorang Melayu itu. Dan pada contohnya kita tengok di tempat lain, di Bugis contohnya, di Sulawesi,
tidak lelaki seseorang itu apabila tidak berbesi. Itu falsafah mereka di sana. Jadi dia simbolik kepada pakaian. Itu yang pertama. Tetapi ada juga yang mengatakan bahawa apabila berlakunya pemberontakan dan sebagainya, keris yang berada di pinggang itulah dicabut lalu ditikam. Menjadilah permulaan kepada keris digunakan sebagai senjata. Walaupun pada sejarah silam, kita tengok pada zaman kegemilangan Melayu Melaka, apabila diserang dan sebagainya, kita masih mempunyai istinggar, kita masih mempunyai terakul, kita masih mempunyai lela, rentaka dan sebagainya. Itu adalah senjata-senjata utama kita. Berperang tidak semestinya memakai keris, kerana keris adalah yang terakhir. Kerana apa? Apabila kita faham keris ini adalah simbolik kepada kemagahan bangsa, ketinggian peradaban dan juga ketinggian agama. Kerana pada sebelah keris itu ada disisipkan ilmu-ilmu agama. Contohnya, keris berluk lurus adalah Allah yang Esa. Keris berluk 5, rukun Islam yang 5. Contohnya, luk 13 rukun solat. Itu di antara falsafah-falsafah yang ada pada keris. Jadi seandainya apabila sebilah keris ini adalah lambang kepada kemegahan agama ataupun kedaulatan agama tu, adakah ianya dengan mudah untuk dititiskan darah? Yang apa orang kata, suka-suka nak dititiskan darah ke atas sebilah keris. Faham, mantap. Yang pertamanya untuk seseorang memiliki sebilah keris. Untuk memiliki sebilah keris, pertama mindset dia kena ubah. Kalau dahulu kita selalu skeptical, paranoid, bila dengar keris kita kata benda ni bersaka, benda ni khurafat dan sebagainya, kita buang benda tu. Kita tukar dia kepada perkataan mystical tu kepada perkataan kerohanian. Kerana pembuatan sebilah keris ni dibuat menggunakan zikir, dibuat menggunakan puasa. Itu yang pertama sebelum dijadikan sebilah keris. Apabila kita hari ini terlalu mystical, fikir keris untuk tarik duit dan sebagainya, itu menyebabkan orang takut untuk mendekati keris. Itu yang pertama. Menurut undang-undang Malaysia pula, kita berbanding dengan Indonesia berbeza. Kita di sini senjata keris kita dianggap sebagai senjata berjadual. Berbanding Indonesia, keris adalah barangan craft. Jadi kat sini ada beberapa benda yang perlu kita perhalusi untuk kita jaga supaya keris tidak diangkat sebagai senjata yang berbahaya dan tidak boleh simpan langsung. Okey, di antara benda yang boleh kita buat adalah pertama, tidak memakai keris ini sesuka hati di luar. Apabila nak memakai, mestilah berpakaian ketika berbusana lengkap. Mungkin ada event-event yang memerlukan kita pakai dan kita pakai. Dan kita bawa ke hulu hilir sesuka hati. Itu dah melanggar undang-undang negara kita lah. Kalau Indonesia mungkin boleh. Itu pun masih berpakaian lengkap busana mereka. Okey. Kemudian keris ni penjagaannya sangat mudah. Orang takut keris ni kan terbang lah dan sebagainya. Tidak ada benda tu. Tidak ada elemen tu. Seandainya kita pencari ataupun pengamal ilmu hitam, ya, benda tu akan berlaku. Kalau tidak akan berlaku, insya-Allah. Apa yang pertama sekali, apabila nak dapat keris, niat lillahi ta'ala. Itu yang paling penting. Kerana keris adalah simbolik untuk kita mengenal diri kita, mengenal bangsa kita dan mengenal agama kita. Itu yang pertama. Kemudian apabila kita simpan keris, letakkan di tempat yang selamat lah. Kalau ada anak-anak, letak tempat tinggi, supaya tidak mudah dicapai dan tidak pula dibuat main. Apabila dibuat main, ada pula yang meninggal dalam rumah. Betul. Okey, satu-satu simbolik yang kita masih ada hari ini. Yang bangsa Europe tidak ada kemegahan pun. Yang ada apa? Pistol. Kalau kita dengar USA apa dia ada? Tak ada, dia ada pistol dan sebagainya. Tapi kita ada satu kebudayaan yang kita pertahankan sejak awal zaman Langkah Sukar dan sebelum lagi. Kalau zaman Langkah Sukar adalah abad kedua, bermaksud sebelum abad kedua keris itu dah ada dan kita masih pelihara sehingga ke hari ini. Macam mana dia boleh pelihara? Macam mana Allah memelihara Al-Quran, kita juga Allah memelihara bangsa ini. Kerana itulah kita kena pandang daripada aspek, ya, orang akan cakap apalah mundur, orang ada pistol pun boleh bunuh. Ya, you boleh simpan pistol tak? Itu persoalannya. Tapi kalau keris kita boleh simpan, tapi bukan kita nak guna. Sebab tu untuk melestarikan benda ni, saya menasihatkan kepada audiens di luar, apabila memiliki sesebilah keris, simpan dan jaga baik-baik. Jangan digunakan untuk tikam sesuka hati. Kerana tidak ada rekod lagi bahawa orang yang menyimpan keris ni ditangkap kerana menikam orang. Tidak ada lagi. Jadi pelihara bersihnya keris tu sehingga ke hari ini. Dan akan datanglah, saya harap begitu.